Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak sambung hari ni pembiasan gelombang. Jadi pembiasan gelombang ni panjang sikit. Saya bahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama ialah tentang konsep. Jadi jom kita tengok. Okey. Konsep pembiasan gelombang ialah perubahan arah. Okey, apabila arah gelombang berubah. Kenapa? Disebabkan oleh perubahan laju. So setiap kali nak beri definisi pembiasan gelombang ataupun pembiasan cahaya sekalipun, kena sebut perubahan arah disebabkan oleh laju gelombang ataupun laju cahaya itu berubah. Apabila merambat dari satu medium ke medium yang lain. Okey, medium ke medium yang lain ini diterangkan dekat bawah itu. Okey, laju gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman air. Maksudnya kedalaman air, kedalaman yang berbeza itu ialah medium lain. Medium A, medium B, kedalaman yang berlainan. Laju gelombang bunyi dipengaruhi oleh ketumpatan udara. Okey, ataupun suhu udara. Maknanya suhu ataupun ketumpatan udara yang berbeza itulah dua medium yang berbeza. Dan juga laju gelombang cahaya dipengaruhi oleh ketumpatan optik. Minyak dengan kaca, udara dengan air. Itu ialah dua medium yang berbeza. Itu yang dimaksudkan dengan satu medium ke medium yang lain. Okey, ni contoh. Apabila penjana gelombang, biasanya kita tengok gelombang air. Okey, macam mana gelombang air boleh dibiaskan? Tadi. Gelombang air dipengaruhi oleh kedalaman air. Maknanya gelombang air ini, okey kita tulis nanti lupa. Gelombang air terbias. Bila terbias? Apabila melalui dua medium yang berlainan. Itu secara umum. Apabila melalui dua kedalaman. Berbeza. Nampak? Okey, kalau air dia cerita tentang kedalaman. Jadi kita tengok. Ada penggetar satah, okey, maknanya menghasilkan gelombang, dia akan lalu dekat kawasan cetek. Kenapa kat situ kawasan cetek? Kerana kita letak kepingan perspek. Okey, bila kita letak kepingan perspek ataupun kepingan kaca dekat kawasan air, automatik kawasan tu menjadi cetek. Okey. Ini bekas air. Ni air. Kita letak kaca dekat sini. Nampak tak? Secara automatik dekat kawasan ini ialah cetek. Yang ni dalam Nampak? Okey. Jadi untuk mudahkan cerita, saya minta apa yang pertama ni? Saya minta tolong lukis macam mana rupa gelombang apabila melalui kawasan dalam dan cetek. Jadi kawasan dalam. Okey, nampak tu. Sekarang bila dia melalui kawasan yang cetek ni, kawasan cetek, apa jadi? Dia jadi macam ni gini. Apa maksudnya ni? Dan ni besar balik. Okey, nampak? Yang pertama, dia punya panjang gelombang lambda. Panjang gelombang dia berkurang. Lambda 1, lambda 2. Okey. So, panjang gelombang yang berkurang ini menunjukkan laju dia berubah. So, yang mana laju, yang mana perlahan? So, lambda besar, laju. Lambda kecil, perlahanlah, slow. Okey. Nampak? Ini yang saya nak awak lukis dekat tutorial. Okey, seterusnya. Macam mana nak lukis tu pula? Okey. Kalau kita dah pernah belajar pembiasan cahaya dah pernah belajar dekat form 1. Okey. Ini ialah kawasan cetek. Maknanya kita simple je. Cetek tu sebab apa? Sebab ada kaca kan? Betul? Okey. Jadi kita dah belajar dekat pembiasan cahaya. Tak pun next topik pembiasan cahaya pun ada juga. Kita gunakan cahaya je. Okey. Apabila daripada kawasan udara masuk ke kaca untuk cahaya, dia akan pergi ke mana? Mula-mula kita buat apa? Kita buat garisan normal. Nampak? Kita buat garisan normal. Lepas tu kita mendekati normal. Jadi sama dekat situ. Dia ada perspek. Maknanya dari kaca lah. Perspek tu duduk dalam air secara automatik di tempat cetek. Okey. Dekat situ dia bagi gelombang. Zak. Okey. First kita kena lukis dulu arah perambatan gelombang. So arah perambatan gelombang 90 darjah. Ni. Okey. First kita lukis dulu arah perambatan gelombang. Lepas tu buat apa? Lepas itu sila lukiskan garisan normal.
Kenapa nak kena lukis normal? Sebab kita nak tentukan dia mendekati atau menjauhi normal. Jadi kalau tak bengkok mana-mana, dia akan pergi straight. Dia akan pergi straight. Soalan dia ialah daripada, kalau cahaya kita belajar sebelum ni, daripada udara masuk dalam kaca. Bila masuk dalam, dia ke mana? Dia sepatutnya akan mendekati normal. Nampak tak? Dia corner kat situ, dia mendekati normal. Okey. Habis itu cahaya. Habis tu macam mana nak jadikan dia gelombang? Senang sahaja. Kita teruskan garis, garis, garis. Ikut sahaja. So kalau macam tu kita garis, garis, garis. Dekat kawasan yang dalam. Habis tu dekat kawasan cetek macam mana? Kawasan cetek pun sama. Kita punya gelombang mesti 90 darjah tegak dengan perambatan. So, kita kena mula dekat sini. Ni, nampak ni? Yang ini mesti zap 90 darjah juga. Habis tu ni, ini pun sama. Zap 90 darjah juga. Jadi secara automatik, nampak? Kita akan dapat lambda ni besar, lambda ni kecil. Okey, cuba tengok situ. Mana dekat gambar ni, ini nampak? Dua line ni, kita kena 90 darjah dengan arah perambatan. Nampak? 90 darjah. Nampak tak? 90 darjah. Pun kena ikut lah. So, bila kita ikut secara automatik, nampak? Dia lebih kecil daripada lambda dekat atas. So, kita boleh tahu dah, saiz lambda kita besar ni je kan? Jadi, kita boleh teruskan. Itu sahaja. Nampak? Senang. Okey. Ini cara lukis. Next. Aduh, nak lukis ni pula. Senang sahaja. Okey. Cara dia macam cahaya. Kenapa kawasan ini cetek? Sebab dia ada kaca. Kenapa kawasan cetek? Sebab ada kaca. Jadi kita anggap macam cahaya daripada udara masuk ke dalam kaca. Jadi saya hanya lukis macam inilah. Ini kaca. Okey. Kawasan dalam, gelombang tu macam ni kan? Gelombang yang macam ini bermaksud cahaya tu straight. Arah perambatannya. Jadi bila nak masuk dalam kaca, ingat lagi tak nak kena buat apa? First kena buat normal. Normal tu apa? 90 darjah. 90 darjah dengan permukaan kaca. And then baru kita tentukan nak mendekati ke nak menjauhi normal. Sebab cahaya bila masuk dalam kaca, dia akan mendekati normal. Jadi dia akan bengkok ke sini. Nampak? Habis tu dia punya garisan-garisan macam mana? Macam saya ajar tadi. Ikut sahaja. Garis sampai kat sini. Sampai sempadan. Jangan masuk lagi. Sabar. Dekat dalam ini baru kita check yang tak habis ni. Kita 90 darjahkan dia. Nampak? 90 darjahkan dia. So secara automatik kita akan dapat bagaimana gelombang yang duduk dekat kawasan cetek. Itu gambar yang pertama. Gambar yang dekat bawah tu terbalik je. Okey, kawasan cetek. Dia punya prisma dia keluar macam ni. Okey, tak apa, tak ada masalah. So disebabkan gelombang dia straight macam ni, jadi kita tahu arah perambatan dia macam ni. Okey, kaca keluar, ini normal. Mendekati ke menjauhi normal? Bila keluar dari kaca, dia akan menjauhi normal. Macam mana menjauhi normal? Ini straight kalau dia tak pergi mana-mana. So menjauhi, naik atas. Kalau macam ni mendekati, macam ni menjauhi. Dia akan ke sini. Nampak? Menjauhi normal. Habis tu nak lukis macam mana? Lukislah macam biasa. Tarik, 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 tarik. Tarik selagi boleh. Jangan tembus lah. Nampak? So, bila yang menjauhi normal ni, kita 90 darjahkan dia. Nampak? Secara automatik kita tahu dia besar. Sebab apa? Sini dengan sini. Dah tahu dah besar ni. So, kita teruskan sahaja. Nampak? Itu je. Senang. Okey. Itulah dia untuk soalan ini. Next. Macam mana pula jika perspek kaca kita berbentuk cembung dan cekung? Macam mana cembung dan cekung tu? Sama macam cahaya. Cahaya kan macam gini. Okey. Menumpu. Nampak? Kalau mencapah macam ni. Nampak? Ni straight mencapah. Jadi, jadikan dia bentuk gelombang sahaja. Macam je bentuk gelombang. Macam ni. Nah, ni jalan kereta api. Zak, 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 zak. Zak, 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 zak. Pak. Ni macam mana?
Ni ya. Ni. Ni. Sebab secara automatik nampak kan dia melengkung macam mana? Nampak dia melengkung macam mana? Ini pun sama. So ni macam mana? Ni ke atas. Ini ke tengah. Ni ke bawah. Nampak tak? Secara automatik kita nampak bentuk dia macam mana? Bentuk dia mencapah macam ni. Beza. Ini bentuk C yang terbalik. Ini bentuk C yang macam ni. Nampak? Jadi kita lukis cantik. Macam mana boleh bentuk cembung dengan cekung ni? Ni perspektif berbentuk kepingan. Ni. Cekung macam ni. Sekeping. Oh, salah lukis. Dia berbentuk sekeping macam ni. Nampak? Ini yang kita letak dalam air, dalam ripple tank tu. Jadi, dapatlah bentuk sebegitu. Jadi, kita lukis nanti Okey, ini cembung. So, macam mana rupa gelombang apabila melalui cembung? Dia menumpu tadi kan? Jadi, kita akan dapat bentuk C macam ni. Ke tengah. Dan lambda dia sama besar. Okey, cuma nak ajar satu benda. Yang dekat atas ini, dia rapat. Kenapa rapat? Sebab dia cetek. Dia cetek, dia rapat dan bila dia keluar balik, dia bergabung. Habis tu lepas gabung jadi apa? Lepas tu dia akan keluar balik. Ni. Dia akan keluar balik. Dia akan menumpu pada satu titik fokus. Lepas tu dia keluar balik. Okey. Itu kalau cembung. Kalau cekung macam mana pula? Sama macam saya ajar tadi. Kalau cekung. Okay, cahaya pula. Gelombang yang datang. Mencapah kan? Jadi bentuk dia macam ni. Sama besar. Okey. Cuma dekat atas perspek dia lebih rapat. Itu sahaja. Okey. Cara lukis pembiasan gelombang. Apa pula ni? Dah kecil tak nampak kan? Dalam buku teks Dalam buku teks ciri-ciri gelombang daripada sudut tuju dan sudut biasan panjang gelombang, frekuensi, laju gelombang dan arah perambatan. Kalau dekat dalam kawasan dalam macam mana, dekat kawasan cetek macam mana, ya Allah nak kena hafal banyak. Tapi tak apa, saya ada tips untuk awak ingat benda-benda ni. Apa tips tu? Gambar ni. Gambar ikan dekat kawasan cetek dengan kawasan dalam. Ikan dekat kawasan cetek ni ikan kecil je. Mana ikan besar kat sini? Ikan yang dekat kawasan dalam ialah ikan besar. Okey. Cetek kecil. Dalam besar. Apa maksudnya? Maksudnya kebanyakan ciri-ciri dekat kawasan yang cetek, ciri-cirinya kecil. Apa maksud ciri kecil? Panjang, kedalaman. Kedalaman kecil. Yalah, kedalaman kecil. Panjang gelombang kecil. Laju kecil. Sudut, nampak tadi? Sudut tu sudut dengan normal. Kecil, maknanya mendekati normal. Manakala dekat kawasan yang dalam, Pak, lambda kecil. Lambda besar. Kedalaman dia besar. Lambda dia besar. Laju dia tinggi. Sudut dia pun besar. Maksud sudut besar tu macam mana? Tadilah. Mendekati ataupun menjauhi normal. Nampak? Ini mendekati normal kan? Secara automatik dia ialah kecil. Ini besar. Dia menjauhi normal. Itu sahaja. So kalau saya tanya lagi, mana laju? Yang ni lah laju. Okey, ini perlahan. Ini lambda besar, lambda kecil. Mana dalam? Ini dalam. Sangat senang nak ingat sebenarnya dia punya ciri-ciri berdasarkan gambar itu. Gambar tu boleh ambil dekat internet, tak ada masalah. Okey. Habis tentang konsep bahagian yang pertama. Jadi kita akan masuk ke bahagian yang kedua. Kita akan sambung. Sekian, terima kasih.